Okey, Ustazah nak record untuk kelas ni sebab nanti Ustazah nak masukkan dalam YouTube. Okey. Okey, Ustazah Untuk mulakan orang yang dengan tak canggih. dengar tak suara Ustazah? Dengar. Okey, bagus. Kalau tak jelas bagi tahu sebab takut line Ustazah slow. Ustazah pun lari je. Okay. Jadi hari ni kita masuk unit yang berikutnya iaitu unit 18, tahukah kamu. Okey, Ustazah besarkan sikit Okey, unit 18 ni daripada tema yang sama. Okey, daripada tema yang sebelum ni kita dah belajar. Okey, tahukah kamu. Okey, apa yang kita kena tahu daripada unit yang ni. Okey, ada banyak yang kita boleh ambil maklumat daripada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, bagi kemahiran pertama, bagi setiap unit kita akan belajar tentang kemahiran mendengar dan juga bertutur. Okey, kelestarian hutan bandar. Okey, siapa nak bantu Ustazah baca ni? Okey. Saya. Okey, Sofina jadi ni boleh? Apa ni nama dia? Okey, jadi Ustazah bagi nama Sofina lah. Okey. Kemudian rakan lain, siapa nak jadi yang ni? Adhan nak? Aminat tu dia tanya gitu. Okey. Saya nak. Imam Fayed nak? Imam Fayed? Saya nak. Nak. Imam Fayed baca yang ni yang jadi ni lelaki ni. Okey. Turun tangan lah. Bye. Tak apa, nanti awak baca yang lain ni Amni. Boleh? Okey. Okey. Okey, Syifa baca yang ni kelestarian hutan bandar. Kemudian dengan ni sekali cuba Syifa baca. Kelestarian hujan bandar. Hutan. Kelestarian hutan bandar. Hutan bandar. Apa maksud dia hutan bandar tu? Hutan bandar ni hutan yang ada dalam kawasan mana? Hutan yang ada dekat mana? Dekat bandar. Okey, kan kebanyakan hutan ada dekat gunung kan? Okey, tapi ni hutan yang ada dekat bandar yang mana dijaga, hutan tu dijaga yang tak boleh diteroka. Supaya apa? Supaya dapat mengimbangi ekosistem yang sedia ada dekat bandar kan? Betul, kita dah tahu dekat bandar tu penuh dengan pencemaran udara, pencemaran bunyi. Tapi bila ada fungsi hutan ni, kita tengok apa fungsi hutan ni. Okey. Siapa nak baca yang ni? Amni baca yang ni Amni, fungsi hutan bandar ni. Fungsi hutan bandar meningkatkan kualiti alam. Okey, yang pertama. Yang kedua? Debu. Okey, dekat bandar banyak debu kan, betul tak? Kalau awak tak nampak debu tu. Tapi secara kasarnya memang bila ada berlaku jerebu tu maksudnya debu tu banyak. Kan? Okey, yang ketiga? Menyerap air. Kalau tak ada hutan akan nanti berlaku banjir kilat ataupun air pun jadi tak bersih kan bila tak ada hutan. Sebabnya air yang kotor tu ditapis oleh pokok kan. Okey, bila tak ada pokok, air yang keluar daripada tanah tu air yang tercemar. Okey. Kemudian yang keempat, mengekalkan ekosistem. Mengekalkan ekosistem. Okey. Kemudian siapa nak baca dialog tadi? Safina dan juga Adhan nak? Imam Ryan. Apa? Apa kakak Imam dapat Ryan lah. baca yang ni? Apa yang warna kuning tu? Yang kuning tu kan ada orang jaga. Yang warna kuning ni tak ada lagi. Siapa nak baca yang warna kuning? Syifa. Syifa. Okey, Syifa baca yang ni. Okey, kita mula dengan yang ni. Siapa nak baca?
Amni lah. Okey, Amni juga yang beri perhatian dekat Ustazah kan? Okey, Amni baca ni Minta perhatian semua. Berikan Okey. tumpuan, saya akan membentangkan hasil kerja saya. Okey. Salah tadi Dan? papa saya call. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Berikan tumpuan, saya akan membentangkan hasil kerja saya. Papa Okey. jangan call. Kemudian, ni dari sini. Dari sini ada cakap sesuatu. Tak ya. Apa yang kita perlu jawab dekat sini? Dari sini perlu jawab apa? Bila minta perhatian semua, kena jawab kat sini. Baiklah. Baiklah. Kami akan berikan membentangkan tumpuan tumpuan sepenuhnya. sebenarnya. Okey. Ami baca yang ni, yang kedua ni. Terima kasih. Dari sini, Okey. hutan bandar ialah kawasan hutan yang dikekalkan di bandar. Okey, macam tadi Ustazah cakap, hutan yang ada dekat bandar tu tidak mudah yang adalah hutan simpan. Jadi, fungsi dia sangat besar kepada ekosistem yang sedia ada. Okey. Jadi, kalau kita nak dekat bandar tu, hutan yang ada tu memang tidak boleh diteroka sebab dia dikategorikan sebagai hutan simpan. Okey. Kemudian yang ni, Syifa baca yang ni warna kuning ni. Hana, tolong jelaskan hutan bandar dikekalkan. Okey. Kemudian dekat sini Amni kena jawab apa? Tujuan dia tadi yang Amni baca kat sini tu. Tujuan dan bandar dikekalkan. Yang pertama dapat meningkatkan kualiti alam. Okay, ataupun awak boleh jawab dapat mengekalkan ekosistem. Okay. Hutan bandar dikekalkan untuk melestarikan alam di kawasan bandar. Okay. Bila tak ada pokok-pokok dekat keliling kita ni, cuaca ataupun suhu yang ada dekat keliling kita akan jadi panas. Betul tak? Jadi bila ada pokok, dia jadi penebat bagi Bapak bagi udara untuk kita kan? Pokok bagi oksigen, okey? Oksigen. Sebabnya bila ada pokok dia akan menapis karbon dioksida yang keluar daripada asap kereta, daripada aircon, daripada apa lagi? Daripada kipas, daripada gas-gas daripada fungsi pokok ni sangat banyak. Dia menyerap karbon yang ada di udara, okey. Dengar je aku cakap. Okey, kemudian bila ada pokok, kita dapat gunakan oksigen yang barulah. Okay, sebab pokok tu dia akan mengitar semula udara yang dah tercemar. Okay, dia akan keluarkan oksigen. Baru kita boleh sedut dengan baru. Okey. Itu fungsi hutan bandar. Okey, kemudian Hanif terangkanlah fungsi hutan bandar pula. Okay, macam tadi sudah sebutkan fungsi-fungsi hutan bandar. Okay, kita teruskan kepada kemahiran membaca. Dekat sini membaca dan mengenal pasti maksud kosakata. Kosakata apa dia? Kita tengok kosakata ni. Siapa nak bantu saya baca kosakata ni? Yang mana Siapa yang nak baca baru boleh raise your hand. Okey, Amni lagi. Okey, Amni boleh baca. Di mana? Okey, Amni baca. Kosakata umum tu. Okey, kosakata umum. Nanti kosakata istilah Syifa Nice. Okey. Boleh Amni? Amni baca dulu yang ni.
Okay. Kosakata umum ialah perkataan yang bisa digunakan oleh anggota masyarakat. Contoh udara ialah campuran Berbagai-bagai. sebagai jenis gas yang terdapat di atas muka bumi. Okey. Jadi dekat udara tu, udara ni adalah salah satu kosakata. Okey, apa dia kosakata? Kosakata apa yang kita ucapkan dalam dalam apa yang kita lafazkan. Jadi apa yang awak sebut tu itulah semua kosakata. Betul tak? Okey, macam ni udara. Tadi Ami ada sebutkan udara yang dikeluarkan untuk kita yang ada dekat atas kita lah ni kan. Sekeliling kita namanya udara. Tapi dalam udara ada banyak gas, pelbagai jenis gas, antaranya oksigen yang kita sedut. Yang kita sedut ni nama dia oksigen. Okay. Bila kita hembus, kita keluarkan daripada nafas kita ni, itu nama dia karbon monoksida. Okay. Yang kita keluarkan, yang kita dah tak nak daripada badan kita ni, kita sebut sebagai karbon monoksida. Karbon monoksida daripada kenderaan. Okey, sudah silap. Okey. Kemudian kosakata istilah daripada Syifa. Boleh baca? Kosakata istilah ialah perkataan khusus untuk bidang ilmu yang tertentu. Contoh cermin sinar ialah dapat dilihat melaluinya. Okey. Bidang Contoh dalam bidang kejuruteraan. Cermin luk sinar kita boleh dapat kosakata ni daripada bidang kejuruteraan. Okay. Kalau kita belajar dalam sains, kita akan jumpa istilah cermin luk sinar. Okey. Okey, dalam bidang bidang apa ya? Matematik. Kosakata kita apa? Kosakata yang kita boleh dapat dekat tu darab, tambah, tolak, bahagi. Tu kosakata bagi bidang matematik. Okey. Ini yang khusus. Okey, kemudian kita akan naik mula ke atas. Bagi kemahiran membaca. Okey, siapa nak bantu Ustazah baca yang ni? Okey, Fatihah pula. Ami dengan Syifa ada banyak kali baca. Okey, cuba kita pula baca. Bangunan berteknologi hijau. Okey, yang bawah tu. Hanif amat tertarik akan penerangan gurunya tentang teknologi hijau. Okey. Di rumah, Hanif telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey. Jadi dari sini yang kita akan bincangkan ialah yang kita akan hurai ialah berkaitan dengan bangunan berteknologi hijau. Okey, macam mana kita nak masukkan berteknologi hijau ni? Mari kita tengok. Bukan dekat bangunan tu ada pokok ke jadi warna hijau ataupun kita cat bangunan tu jadi hijau tak. Okay? Jadi kita tengok mana dia yang dimasukkan dengan bangunan hijau. Okey, siapa nak bantu Ustazah baca yang ni? Online. Siapa nak tolong Ustazah? Kita baca Fatih? Fatih. Fatih boleh? Fatih baca yang ni? Bagus Fatih. Okey, kuat sikit Fatih. Tanaman pokok hiasan dapat Fatih yang atas. segar dan menunjukkan persekitaran. Kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos
penyelenggaran penyaman udara. Okey. Okey, yang atas ni tertinggal tadi, tak apa. Kita boleh bincang dulu yang bawah, okey. Dia bangunan berteknologi hijau ni, okey, bukan semata-mata bangunan sahaja, okey. Tanaman pokok hiasan juga dapat membekalkan udara yang segar, okey. Yang ni bukan untuk pokok-pokok, pokok ditanam di bawah, okey, bukan dekat atas bangunan pun ada. Tapi kebanyakan pokok-pokok hiasan ni kita boleh nampak dekat tepi jalan ataupun dekat mana ni, dekat taman-taman ataupun kita boleh tengok dekat sebelum traffic light ke, tu kan ada kan pokok-pokok hiasan. Tujuan dia dapat membekalkan udara yang segar ataupun oksigen. Kita dapat sudut udara yang baru. Okay? Kemudian selain untuk udara yang baru, kita juga dapat menyejukkan persekitaran. Macam saya sebut tadi lah. Bila ada pokok, cuaca ataupun suasana kat situ jadi lebih sejuk berbanding yang tiada pokok. Betul tak? Cuba kalau awak masuk hutan ke, masuk kebun ke, awak dapat rasa, awak dapat hirup udara yang baru, yang segar sebab dekat situ dipenuhi dengan pokok-pokok. Okey, kaedah ini pastinya dapat mengurangkan kos penyelenggaraan penyaman udara. Okey, bila banyak pokok, udara yang ada kat situ bagus. Okey, jadi penyaman udara juga dapat digunakan dengan lebih lama jangka hayatnya. Okey. Kemudian yang atas ni yang Fatih tak baca tadi, siapa yang nak bantu Ustazah baca? Oleh Firas ke? Firas? Cepat ni kemahiran membaca ni, Ustazah nak tengok macam mana kita boleh membaca, kemampuan awak membaca. Okey? Saya suka membaca. Amni suka, tapi Ustazah dah tahu Amni boleh baca. Jadi Ustazah nak dengar yang lain. Amira Amsyah boleh? Okey? Baik, mana Amir Amsyah? Amira Amsyah tak ada. Ni Ustazah warna nak hijau. Amni lah baca macam ni. Amsyah ada lah. Tapi cuma dia saya nak baca. Amni baca, okey, Sifat baca lah. Sifat baca dulu atas ni. Cerminlah sinar dipasang pada seluruh bahagian dinding bangunan. Oleh itu, ruang di dalam bangunan ini mendapat cahaya matahari yang secukupnya. Cara ini dapat mengurangkan lampu elektrik. Penggunaan lampu elektrik. Okey, cermin sinar ni salah satu lagi cara untuk kita mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Kenapa kita nak kurangkan guna lampu elektrik? Sebab apa? Tak nak baca ni. Salah satu cara Nak membazir sama syaitan. dia membazir pun betul juga kan? Betul tak? Okay, sebab kita ada cahaya matahari. Okey. Banyak bangunan yang direka menggunakan cermin sinar supaya dapat menembusi cahaya daripada luar, daripada cahaya matahari sendiri. Okay? Jadi bila matahari tembus dekat dalam bangunan, masuk dalam bangunan, kita dapat mengurangkan penggunaan lampu elektrik. Okay? Sebab apa kita nak kurangkan penggunaan lampu elektrik? Sebab sebenarnya lampu elektrik ni panas. Jadi bila kita gunakan lampu elektrik ni, okey, Ustazah nak awak mute tahu. Amni dan juga Sifat mutekan awak. Okey. Penggunaan lampu elektrik ni sebenarnya menyebabkan suasana kita, keliling kita jadi panas. Okey. Jadi tu yang kita kena kurangkan penggunaan lampu elektrik. Okey, ni salah satu caranya. Okey. Kemudian kita teruskan dengan gambar yang berikutnya. Dekat sini ada panel solar. Okey. Siapa nak baca yang ni?
Firas baca ni Firas. Panel solar dipasang pada dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik secara keseluruhan. Ya betul. Okey. Bila ada solar ni, siapa pernah nampak panel solar ni? Okey. Dekat dekat negara kita. Pernah nampak kan Fatih? Saya tak pernah. Tapi dalam kartun ada. Okey, panel solar ni kalau dekat dalam kereta kontrol ke, dekat permainan lawak ke, kadang-kadang ada penggunaan solar ni. Kebanyakan kereta kontrol. Tapi untuk penggunaan tenaga elektrik ataupun untuk penggunaan dalam rumah, solar ni kita tak banyak lagi tempat yang menggunakan kaedah ni. Sebab walaupun negara kita banyak menggunakan matahari, tapi penggunaan dia tidak meluas lagi. Kemudian kalau kita tengok kat sini, penggunaan solar dapat menjimatkan penggunaan elektrik. Sebab apa? Bila guna solar, kita dapat merangkap ataupun mengumpulkan tenaga yang dikeluarkan daripada matahari. Jadi kita kumpulkan supaya kita dapat gunakan pada waktu malam. Kemudian rangkap yang terakhir ataupun perenggan yang terakhir ni, siapa nak bantu Ustazah? Orang lain. Kita tunggu kawan lain. Ada tak yang nak baca? Adhan nak Adhan? Nak. Adhan cuba baca. Ustazah tak panggil Adhan sebab tu Adhan tak nak baca. Lepas ni Adhan Ustazah panggil banyak kali Boleh tak Adhan? Boleh je. Janganlah malu dengan Ustazah. Tak apa. Okey? Cuba Adhan baca. Penanam rumput pada bumbung bangunan adalah untuk mengurangkan kepanasan bangunan. Kesannya Penggunaan penyaman udara dalam diminimumkan. Dengan cara ini pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Okey, bagus. Jadi dekat sini salah satu lagi cara supaya kita dapat menjaga udara kita ni supaya bersih, segar, tak panas. Jadi kita boleh tanam rumput dekat bumbung. Tapi ni bangunan yang tinggi. Contoh bangunan tinggi macam rumah awak yang bertingkat-tingkat tu kan. Dia tanam pokok dekat atas. Bukan dekat bumbung macam ni. Tak, bukan bumbung macam ni. Kalau bumbung macam ni runtuh nanti bumbung tu. Dia bumbung bangunan yang tinggi. Dia tanam rumput. Dapat mengurangkan kepanasan. Yang rata tu Ustazah. Yang macam rata tu. Macam apa? Fatihah? Bumbung tu dia macam dia rata. Dia lantai dia daripada batu. Dia bukan bumbung yang sengit. Kalau sengit dia nanti jatuhlah rumput tu. Okey. Kesannya penggunaan penyaman udara dapat diminimumkan. Bila cuaca kita pun jadi tidak panas, tidak terlalu berhaba. Jadi kita dapat kurangkan penggunaan penyaman udara. Betul tak? Contoh waktu hujan bila kita dah sejuk, kan cuaca sejuk kita pakai aircon tak? Takkan sebab cuaca dah sejuk. Sama macam fungsi pokok ni, dia menyejukkan persekitaran kita ni. Kemudian dengan cara ini dapat pembebasan gas berbahaya dapat dikurangkan. Sebab apa? Sebab gas berbahaya ni dah diserap dengan pokok-pokok kan. Pokok memerlukan gas karbon dioksida untuk dia terus hidup. Berbeza dengan manusia, terbalik pula. Kita memerlukan gas yang dikeluarkan ataupun gas yang dikeluarkan oleh pokok. Boleh faham?
Toilet. Okey, bagus. Ini daripada kosakata. Kalau tengok dekat yang merah-merah ni semua kosakata. Okey, cahaya kosakata daripada bidang sains. Kalau kita tengok kosakata secara istilah. Okey, kita tengok kemahiran menulis pula. Okey, nanti ada latihan yang awak kena buat tapi dalam buku aktiviti awak. Okey, dekat sini adalah hari tanpa kenderaan. Okey, siapa nak baca yang ni? Hello. Fatihah. Okey, cuba Fatihah baca. Alia, tadi saya dengar Alia. Alia, ada Alia kan? Alia nak baca? Ya. Oh, jangan malu sayang. Okey. Alia boleh? Alah, awak janganlah malu. Boleh. Okey, Alia cuba baca. Hari tanpa Baharu. kenderaan. Hari tanpa kenderaan. Maksudnya kita pastikan hari tu kita tak boleh guna kenderaan. Jadi kenderaan tu tak boleh kita gunakan pada waktu-waktu tertentu. Okey, cuba kita baca lagi terus makluman dia. Alia. Ya. Okey, boleh. Alia baca yang ni Baca hari tanpa kenderaan. Okey, bawah dia ni ada yang warna kuning ni. Tulisan dia warna biru. Cuba Alia baca. Maklumat. Okey, yang bawah ni. Laluan ditutup untuk kenderaan bermotor. Okey, jadi bila ada kenderaan bermotor tu macam mana? Kalau basikal boleh tak? Tak boleh. Siapa tahu? Kalau basikal boleh. Sebab apa? Boleh. Cuba tu. Semua kenderaan yang berenjin tak boleh laluan tu. Dia ada motor. Macam basikal tak ada motor dia kan? Tak ada bermotor. Jadi bolehlah lalu. Okey. Okey, masa dia tengok kat situ dari pukul 7 pagi hingga 10 pagi pada setiap hari Sabtu. Pagi sampai 10 pagi. Pada setiap hari Sabtu. Sekejap je. Okay. Minggu kedua. Minggu kedua. Okey, kemudian yang bawah ni Alia? Melibatkan jalan yang berikut. Okey. Yang ni? Jalan Ayah Molek, Jalan Ibrahim, Jalan Hobi, Jalan Moton, Jalan Datuk Dalam, Jalan Ahli Abdullah. Jalan Khalid Abdullah. Okey, sempena apa ni? Sempena pengganjuran program Johor Bahru. Okey, good. Kemudian yang bawah ni hari tanpa kenderaan. Okey, ini adalah kempen yang mana ia melibatkan orang awam. Jadi, waktu 7 pagi hingga 10 pagi tu tidak dibenarkan menggunakan kenderaan bermotor di laluan yang disebutkan. Ada 6 laluan. Okey. Jadi, kalau awak nak berjoging, awak nak menggunakan basikal waktu ni, bolehlah. Okay, selamat untuk awak berjoging. Jadi tak risau ada kemalangan atau sebagainya. Okey? Jadi
Kenapa hari tanpa kenderaan ni dibuat? Apa boleh bagi idea kat Ustazah? Agak-agak kenapa kempen ni dilaksanakan? Sebab apa? Jelas? Untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Ya, betul. Dapat mengurangkan pencemaran udara ataupun pencemaran bunyi, kan? Bila ada banyak kereta, banyak kenderaan, jadi bising kan, betul tak? Motor. Tu dapat mengurangkan pencemaran bunyi. Okay? Apa yang bunyi yang keluar daripada motor, daripada kereta dan juga daripada lori. Enjin tu nanti keluar asap. Satu, pencemaran udara kalau asap. Kan, betul tak? Tiga dan mobil. Okey. Pencemaran udara daripada asap kenderaan, pencemaran bunyi daripada enjin motor ataupun kereta, kan? Jadi bila dapat kurangkan, kita dapat buat walaupun tak lama, jadi kurang-kurangnya dapat mengurangkan pencemaran yang ada. Okey. Dan dekat sini ada dia punya berita. Okey. Siapa nak baca yang ni? Saya. Okey, Syifa. Johor Bahru 25 Jun Majlis Bandar Raya Johor Bahru Okey. MBJP telah menganjurkan program Hari Tanpa Kenderaan di Bandar Raya tersebut. Program tersebut adalah antara cara yang terbaik untuk mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, orang ramai juga perlu sedarkan kepentingan penjagaan alam sekitar. Orang ramai turut digalakkan berjalan kaki atau berbasikal pada hari tersebut. Okey. Jadi dekat sini macam saya sebutkan tadi, kenapa kempen ni diadakan? Supaya kita ni digalakkan berjalan kaki ataupun jogging pada hari yang disebut tertentu. Okey, pada masa yang disebutkan. Okey, Amni. Dekat sini ada soalan pemahaman. Berapa lamakah tempoh program tersebut dijalankan? Macam tadi kita tengokkan, kan? Dari pukul berapa ni? Pukul 7 hingga 10 pagi. Jadi dekat sini kita kena jawab. Tempoh program tersebut dijalankan bermula jam 7 pagi hingga ke 10 pagi. Okey. Kemudian soalan yang kedua, siapa yang nak jawab? Okey. Saya cuba baca soalan kedua. Saya. Muka surat 35. 25. 35. Ya. Okey. Firas? Mengapakah beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut? Kenapa kena tutup? Sempena beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut sempena penganjuran program Johor Bahru. Okay. Kemudian soalan yang ketiga, mengapakah program tersebut dilaksanakan? Supaya apa? Program tersebut dilaksanakan untuk, tadi dia kata apa kat sini?
Ustazah, buku surat 25 ke 52? 35. Okey, program tersebut dilaksanakan dan mengurangkan agar sama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okey. Sekitar. Ini jawapan dia. Bagaimanakah caranya untuk menyokong program itu? Okey. Bagaimana caranya? Caranya untuk menyokong program itu ialah dengan dengan kita berjalan kaki ataupun berbasikal pada hari tersebut. Okey, jangan gunakan motosikal ataupun kereta ataupun lori dan sebagainya. Okey, jadi soalan edukasi. Okey, jadi untuk hari ini kita belajar sampai muka surat 35 sahaja. Okey, untuk bahasa kita akan belajar untuk next class pada minggu hadapan. Jadi awak semua ada soalan ke? Tak ada. Ya. Ada. Okey. Untuk latihan pada hari ini, untuk latihan pada hari ini, awak boleh buka buku aktiviti jilid 2 muka surat 28 hingga 41. 8 tu tak? Usia berapa? Latihan buku bahasa Melayu jilid 2 muka surat 38 hingga 41. Okey. Okey? Okey. Tak ada jangan guna pensel. Nanti kita boleh buat. Tak itu tanda. Okey, jadi untuk hari ini itu saja daripada Buku surat berapa? Ustazah. Ustazah tak dengar. Muka surat 38 hingga 41. Okey, jadi untuk hari ini itu saja daripada Ustazah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ustazah. Assalamualaikum.